The Assembly will hear an address by His Excellency Ismail Sabri Yaakob, Prime Minister of Malaysia. I request protocol to escort His Excellency. I have great pleasure in welcoming His Excellency Ismail Sabri Yaakob, Prime Minister of Malaysia. I invite him to address the Assembly. Persilakan, YB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga dunia. Pertamanya saya ingin mengucapkan tahniah kepada Tuan Yang Terutama kerana dipilih sebagai Presiden Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB bagi sesi ke-77. Saya yakin dengan kepimpinan Tuan Yang Terutama, sesi kali ini dapat berjalan dengan cekap dan berkesan. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada Presiden yang terdahulu, Tuan Yang Terutama Abdullah Shahid, kerana menunjukkan kepimpinan yang cemerlang dalam sesi ke-76 meskipun berhadapan dengan pelbagai kekangan dan cabaran. Malaysia menyambut baik tema yang dipilih bagi Perhimpunan Agung PBB pada tahun ini, iaitu suatu detik perubahan, penyelesaian transformatif kepada cabaran bersalin kait. Kami percaya tema ini amatlah bersesuaian dengan situasi yang sedang kita lalui bersama. Tuan Presiden, apabila kita mendengar komitmen yang tinggi serta ikrar untuk bekerjasama pada Perhimpunan Agung lepas, ia memberikan harapan kepada dunia. Banyak kenyataan telah dikeluarkan dan memberi harapan termasuk pada saya bahawa semangat sebuah keluarga dunia berupaya mengenepikan perbezaan yang wujud dalam kalangan kita. Komitmen itu membolehkan kita bangkit semula daripada pandemik serta mengharungi cabaran-cabaran yang kita hadapi secara bersama. Namun semangat yang optimis ini kian pudar. Saya bimbang melihat cabaran yang masih tidak dapat ditangani dan malahan semakin buruk. Banyak cabaran masih tidak dapat ditangani. Iktibar utama yang kita pelajari dari pandemik COVID-19 ialah kita tidak boleh lari daripada setiap cabaran yang melanda. Sifat mementingkan diri tanpa mempedulikan kesan terhadap pihak lain hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan dalam jalinan kerjasama antarabangsa. Dalam dunia yang saling berkait, dasar dan keputusan sesetengah negara mampu memberi kesan kepada negara lain. Misalnya, dalam mendepani cengkaman inflasi yang melanda dunia, dasar monetary dan penetapan kadar faedah oleh sesebuah negara turut memberikan impak kepada negara-negara lain. Di sinilah kerjasama dan penyelarasan antara negara perlu dipertingkatkan bagi mencapai matlamat kesejahteraan ekonomi yang lebih adil untuk semua. Dalam struktur keuangan dan monetary antarabangsa yang masih didominasi oleh beberapa kuasa besar serta dalam keadaan pemulihan ekonomi dunia, keputusan dasar monetary domestik perlu diselaraskan dengan mengambil kira realiti serta keperluan negara-negara membangun. Sehubungan dengan itu, Malaysia menggesa negara-negara anggota PBB untuk mewujudkan mekanisme kerjasama monetary antarabangsa bagi membina sistem yang lebih efektif, adil serta mampu mengimbangi keperluan pembangunan sejagat.
Mr. President, keamanan dan kestabilan adalah penting dalam mengharungi setiap cabaran besar masa kini, baik krisis perubahan iklim, kemiskinan global, mahupun kesan pandemik berterusan. Sehebat mana pun perancangan kita, ia tidak akan bertahan daripada kemusnahan dan pembaziran yang disusuli dengan peperangan moden. Inilah kebenaran yang tidak seharusnya kita lupa. Konflik akan hanya mengakibatkan kesan negatif kepada seluruh dunia. Disebabkan konflik, kini kita berdepan dengan pelbagai masalah seperti kekurangan zat dan sumber makanan. Mendepani isu ini, Malaysia menyeru semua negara untuk memberi penekanan kepada isu sekuriti makanan bagi menjamin sumber makanan yang mencukupi untuk semua. Tuan Presiden, Piagam PBB dan Undang-Undang Antarabangsa wujud untuk menggalakkan penyelesaian damai bagi pertikaian antara negara. Piagam dan undang-undang ini menetapkan hak sesebuah negara dalam mengejar kepentingan diri sendiri. Berdasarkan prinsip itu, Malaysia menentang pencabulan undang-undang antarabangsa, termasuk prinsip kedaulatan dan integriti wilayah sesebuah negara. Apabila tercetusnya konflik, semua pihak bertanggungjawab untuk meredakan ketegangan dan memberikan keutamaan kepada keselamatan dan nyawa orang awam. Pada masa yang sama, pihak yang bertelagah perlu kembali ke meja perundingan untuk menghentikan konflik secepat mungkin. Malaysia tidak bersetuju dengan tindakan pengasingan sesebuah negara daripada pertubuhan antarabangsa. Langkah sedemikian bertentangan dengan prinsip multilateralism dan menghalang dialog. Harga yang perlu dibayar untuk sesebuah peperangan adalah tinggi nilainya. Dengan situasi yang dialami oleh Ukraine, kesannya bukan sahaja dideritai oleh rakyat dan negara itu, malah turut dirasai dunia. Konflik ini telah mengancam keamanan, keselamatan global, ekonomi dan menggugat sekuriti makanan. Malaysia mengalu-alukan pengujudan koridor laluan laut yang membolehkan penghantaran bijiran dari Ukraine. Ini merupakan satu langkah positif dalam menangani masalah sekuriti makanan. Dalam hal ini, Malaysia ingin mengulangi ketegasan agar semua negara, terutamanya kuasa-kuasa besar, supaya mengelak daripada mewujudkan blok pengasingan yang hanya akan mendorong dunia ke kancah perang dingin. Dunia perlu sedar keamanan hanya boleh dicapai melalui dialog dan rundingan. Bagi wilayah Palestin, yang diduduki, Malaysia kecewa dengan pendudukan secara kejam oleh Israel yang berlarutan sejak sekian lama. Rakyat Palestin terus hidup dalam belenggu dasar-dasar diskriminasi Israel. Penempatan haram semakin berleluasa. Ini bertentangan dengan undang-undang antarabangsa, termasuk Resolusi 2334 Majlis Keselamatan. Hak paling asas rakyat Palestin terus dinafikan. Justru Malaysia berpandangan kuasa-kuasa besar perlu bersikap jujur dalam menyelesaikan isu kekejaman
yang dihadapi oleh rakyat Palestin. Pendirian tegas itu harus diambil oleh PBB bagi memastikan krisis yang telah berlarutan di bumi Palestin sejak sekian lama dapat diselesaikan dengan segera. Apa yang berlaku hari ini, kebanyakan negara begitu cepat bertindak dalam kes yang berlaku di Ukraine. Malaysia mahu tindakan yang sama harus diambil bagi menyelesaikan isu di Palestin. Israel perlu berhenti menjadi sebuah entiti apartheid. Walaupun kita masih diancam konflik antara negara, kita tidak boleh mengabaikan krisis lain yang berlaku di seluruh dunia. Tunjang kekuatan kepada dunia yang bebas konflik ialah hidup bersama dalam budaya damai, dan Malaysia sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, budaya dan agama sentiasa menyokong padu dan memperjuangkan konsep kewujudan bersama yang aman antara pelbagai bangsa, kepercayaan dan budaya. Mr. President, di rantau Asia Tenggara, Malaysia telah memainkan peranan penting dalam penyelesaian konflik. Sebagai contoh, Malaysia terlibat dalam proses damai antara kerajaan Filipina dan Barisan Pembebasan Islam Moro ataupun MILF sejak tahun 2001. Selain daripada itu, Malaysia juga sentiasa proaktif membantu menyelesaikan pelbagai krisis dan konflik serantau. Namun demikian, Malaysia kecewa dengan situasi di Myanmar sejak tercetusnya rampasan kuasa pada bulan Februari 2021. Amat mendukacitakan apabila Majlis Keselamatan tidak mengambil sebarang tindakan serius dalam menangani situasi ini. Malah ada yang melihat Majlis Keselamatan berlepas tangan dan menyerahkannya kepada ASEAN. Malaysia kecewa tiada kemajuan bermakna dalam pelaksanaan kesepakatan 5 perkara ASEAN, terutamanya oleh pihak junta Myanmar. Dalam acuannya sekarang, kesepakatan 5 perkara ASEAN ini tidak boleh diteruskan lagi. Justru kesepakatan ini perlu diberi nafas baru dan diperhalusi berdasarkan rangka kerja, jangka masa dan matlamat akhir yang lebih jelas. Sesungguhnya yang lebih penting ialah aspirasi rakyat Myanmar perlu dipenuhi. Krisis politik di Myanmar juga telah memburukkan lagi keadaan berjuta-juta pelarian Myanmar, termasuk pelarian etnik Rohingya. Walaupun Malaysia bukan negara yang menandatangani Konvensyen Status Pelarian 1951 dan Protokol 1967, Malaysia atas dasar kemanusiaan menerima hampir 200,000 orang pelarian Rohingya. Oleh yang demikian, adalah menjadi tanggungjawab kesemua negara, termasuk negara peserta konvensyen, turut mengambil lebih ramai pelarian bagi ditempatkan di negara masing-masing. Pada masa yang sama, Malaysia amat menekankan peri pentingnya dunia menangani punca utama krisis Rohingya. Saya percaya bahawa isu ini tidak akan diselesaikan selagi krisis di negara tersebut berterusan. Tuan Presiden, konflik dan krisis yang berlaku di dunia ini, termasuk di Ukraine, Palestin dan Myanmar, tidak dapat diselesaikan akibat kepincangan sistem tadbir urus global dan PBB. Masalah yang paling besar di PBB adalah Majlis Keselamatan. Kuasa veto seringkali disalahgunakan untuk memihak kepada kuasa dunia yang memilikinya. Ia tidak demokratik dan melanggar prinsip asas demokrasi. Ini menyebabkan konflik yang berlaku tidak dapat diselesaikan oleh mana-mana wakil tetap majlis tersebut. Selaras dengan prinsip
satu negara, satu undi. Sekarang adalah masanya kuasa veto dihapuskan. Sebagai organisasi yang membawa semangat dan lambang demokrasi kepada dunia, PBB perlu kembali kepada landasan penubuhannya. Tuan Presiden, perubahan iklim merupakan masalah sejagat yang melibatkan kita semua. Pada tahun lepas sahaja, Malaysia telah dilanda banjir paling serius dalam sejarah yang mengakibatkan kerugian dianggarkan mencecah 1.4 bilion US dollar ataupun 6.1 bilion ringgit. Ramai terkorban dan hampir 100,000 terpaksa dipindahkan ke pusat penempatan sementara. Situasi ini bukan sahaja berlaku di Malaysia, malah di beberapa negara lain. Jelas sekali, langkah-langkah mitigasi dan adaptasi perlu diteruskan. Hakikatnya, negara maju memikul tanggungjawab untuk meningkatkan bantuan kepada negara membangun dengan memenuhi komitmen menyediakan peruntukan 100 bilion US dollar setahun tanpa syarat. Ini dapat merealisasikan tindakan terhadap perubahan iklim yang sepatutnya dilaksanakan sejak tahun 2020. COVID-19 telah merencatkan usaha kita dalam mencapai matlamat pembangunan mampan ataupun SDG. Di sini, saya berdiri sebagai negara membangun, menegaskan bahawa pelaksanaan dan kejayaan pembangunan sosioekonomi yang lebih hijau dan mapan akan dicapai dengan sahutan janji yang sama dan inklusif. Hakikatnya, teknologi baru menjadi penggalak kepada sesebuah negara untuk beralih kepada tenaga boleh diperbaharui. Namun begitu, teknologi baru ini perlulah bersifat mampu milik oleh negara-negara membangun. Dalam hal ini, Malaysia komited dalam menjalankan tanggungjawab dan peranannya bagi memastikan pemeliharaan dan kelestarian alam sekitar. Dalam konteks ini, pelbagai langkah telah dilaksanakan oleh Malaysia. Sebagai contoh, yang pertama, dalam industri kelapa sawit, Malaysia telah memperkenalkan standard Malaysian Sustainable Palm Oil ataupun MSPO untuk memenuhi keperluan bagi tujuan pembangunan mapan. Yang kedua, Malaysia komited untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau sebanyak 45% berdasarkan keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang tahun 2030. Dalam hal ini, Malaysia meletakkan sasaran bagi mencapai 31% penggunaan tenaga boleh diperbaharui menjelang tahun 2025. Malaysia juga komited untuk mencapai status negara sifar pelepasan gas rumah hijau seawal tahun 2050. Yang ketiga, dasar tenaga negara 2022 hingga 2040 telah dilaksanakan di Malaysia pada 19 September 2022 bagi meningkatkan daya tahan ekonomi makro dan jaminan bekalan tenaga. Yang keempat, Malaysia telah bersetuju menubuhkan pusat SDG negara bagi mempergiatkan program dan memantau kemajuan SDG. Sebagai satu daripada hanya 17 negara yang memiliki kepelbagaian bio di dunia, Malaysia sedar akan tanggungjawab untuk mempertahankan dan memelihara sumber asli kepada generasi yang bakal mewarisi dunia ini. Semasa sidang kemuncak bumi pada 1992, Malaysia telah berikrar untuk mempertahankan sekurang-kurangnya 50% daripada hutannya. Selepas 3 dekad, hari ini Malaysia masih mempunyai 54% kawasan hutan di seluruh negara.
Peratusan ini akan bertambah berikutan langkah penghutanan semula yang agresif oleh Malaysia. Bukan sahaja Malaysia, bahkan dunia perlu peka terhadap usaha mencapai matlamat pembangunan mapan 2030. Sehubungan dengan itu, Malaysia mengalu-alukan penganjuran Forum Politik Peringkat Tertinggi berkaitan pembangunan mapan ataupun HLPF pada tahun hadapan. Usaha ini tepat pada masanya kerana ia memberi peluang kepada kita untuk melihat semula apa yang telah dicapai dan apa yang boleh ditambah baik demi kebaikan keluarga dunia. Tuan Presiden, kita semua berkongsi kebimbangan yang serupa terhadap semua isu yang telah saya bangkitkan tadi. Malaysia kekal optimistik. Saya menyeru negara-negara anggota untuk melaksanakan peranan masing-masing dalam mengatasi cabaran yang kita hadapi. Namun, kita harus melakukan bersama-sama seperti sebuah keluarga besar, keluarga dunia. United we stand, divided we fall. Selagi kita bersatu padu dan teguh bersama dalam memikul beban ini, saya pasti kita akan berjaya. Hari ini saya mengajak komuniti antarabangsa bekerjasama dengan mengamalkan semangat keluarga dunia dalam menghadapi cabaran global. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Tuan Presiden, Malaysia akan terus memberikan komitmen sepenuhnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Prime Minister of Malaysia for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly